Pokok sana. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua mengizinkan saya untuk turut membahas pindaan kepada Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sudah banyak perkara yang diperkatakan oleh rakan-rakan saya tadi. Apa yang penting bahawa kita boleh bersetuju bahawa penting ada satu undang-undang dan peraturan untuk tujuannya ialah bagi mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Dan sudah tentulah bahawa undang-undang itu mestilah satu undang-undang yang lebih bersifat mendidik, bukannya sebalik mendera masyarakat dan rakyat, khususnya pemandu-pemandu ataupun pengguna di jalan raya. Dan saya tidak bertolak ansur atas mereka-mereka yang melakukan pemanduan seperti yang disebut oleh rakan-rakan daripada Kota Belud tadi yang begitu mengganas dan sebagainya. Tetapi saya melihat bahawa pindaan ini macam satu bentuk untuk meletakkan minimum compound dan juga hukuman denda 300. Jadi kalau dia bayar 300, hak ganeh pun 300, hak tak ganeh pun 300. Jadi saya lihat bahawa satu benda yang sangat tidak adil lah, sangat tidak adil. Kalau kita letakkan bahawa minimum itu 300. Jadi kalau dia tak pergi ke mahkamah, dia bayar 300, hak ganeh pun bayar 300. Hak yang kata dalam highway 110 kilometer umpamanya, dia lari 120, dia pun bayar 300. Yang lari 180 pun bayar 300 juga. Jadi saya kata bahawa ini suatu yang tidak adil lah bagi saya. Tapi saya bukan itu poin yang sangat saya nak sentuh. Tapi saya melihat bahawa minimum 300 itu dipinda hanya semata-mata untuk memenuhi model keuangan ES yang telah pun dipersetujui antara kerajaan dengan syarikat-syarikat yang telah pun diterima ataupun dipilih oleh kerajaan untuk melaksanakan pelaksanaan sistem ES ini, iaitu syarikat-syarikat Beta Tegap dan sebuah lagi syarikat yang telah pun diluluskan oleh pihak kerajaan. Jadi saya melihat bahawa kerajaan macam mengambil kuasa mahkamah hanya semata-mata untuk menjaga kepentingan syarikat ini. Kalau dahulunya Datuk Yang di-Pertua, kalau kes itu sampai kepada mahkamah, dia tidak ada minimum, denda minimum. Mahkamah boleh meletakkan 10% daripada, selalu mengambil 10% daripada yang maksimum itu hukumannya. Jadi selalunya kita lihat bahawa mahkamah meletakkan 150. Mahkamah meletakkan 150. Jadi maknanya kalau seorang itu dia sampai kepada peringkat mahkamah, dia akan mendapat denda ataupun denda yang telah pun diputuskan oleh mahkamah dalam 150. Tetapi hari ini kita mengambil kuasa mahkamah untuk tidak lagi mendenda 150, tapi sebaliknya mendenda sebanyak 300, paling minimum, hanya semata-mata untuk nak memastikan supaya unjuran pendapatan model keuangan syarikat ini capai, model syarikat yang akan mengendalikan ES ini capai seperti mana yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan, iaitu Beta Tegap. Kalau 6 juta saman yang dipungut, maknanya Beta Tegap akan dapat 18.7% dan commercial scale akan dapat 18.6%. Maknanya kita hanya semata-mata berasaskan kepada nak jaga kepentingan syarikat. Okey, kami letak hang 300. Jadi menyebabkan dia membentuk dalam minda pemandu ni yang dikena ni, orang yang dikenakan saman ni, dia pun fikir, kalau kopi mahkamah pun 300, baik bayarlah. Salah tak salah belum tentu. Salah tak salah belum tentu. Jadi dia, ya rakan saya, sila. Ni Pokok Sana, terima kasih kerana bagikan isu ni. Kita sebenarnya dapat maklumat daripada pejabat pegawai negara pun ketika mana bisnes model ini dihantar. Pandangan perundangannya berbeza, terutama dalam aspek yang dibangkitkan oleh Pokok Sana, kerana isu innocent until proven guilty tu, dan juga isu-isu lain keuntungan yang bagi saya yang pasti. Dan di sini di dalam menangani isu kesalahan jalan raya ni,
sekali lagi yang diberi perhatian ialah business model. Dan saya rasa perkara ini perlu Dewan yang Mulia ini tahu bahawa ia masih, saya rasa belum diputuskan. Kalau dah diputuskan perlu dikaji semula kalau syarikat ini, sebab saya tahu pandangan perundangan dari Perguruan Negara, saya rasa mungkin Menteri boleh jelaskan pada kita kalau benda itu bertulis. Apa pandangan sebenarnya Jabatan Perguruan Negara mengenai business model yang diberikan, sehingga kan pokok senang saya dimaklumkan baru nak masuk mesyuarat je syarikat ni dah tahu dah maklumat yang lengkap. Baru nak masuk mesyuarat dia dah tahu dah, semuanya bocor. Dan hari ini kita datang di Dewan nak luluskan satu model pada ini perundangan yang menguntungkan syarikat ini, yang mana akhirnya sekali akan merugikan pengguna daripada ada ruang untuk membuat rayuan. Sikitlah masa yang sama. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua dan saudara saya, sahabat saya daripada Pokok Senar. Sekali lagi perkara ini dilihat daripada berbagai sudut, terutamanya oleh pihak pembangkang, terutamanya Pokok Senar juga daripada tahun lepas. Dan saya mengikuti hujah Yang Berhormat. Cuma pandangan saya Yang Berhormat, minta pandangan Yang Berhormat. Soal tentang bisnes model ini, nak untung semua ini perkara kedua. Saya tolak ke tepi dahulu. Kalau kita mau bisnes model yang kita benci ini, yang Pokok Senar tak suka ni, yang betul-betul marah ni, senang. Rakyat Malaysia bawa kereta mengikut peraturan. Mengikut peraturan. Dan Yang Berhormat, di dalam isu tentang kesalahan kemalangan jalan raya, kesalahan trafik, dia bukan seorang saja. Yang Berhormat mesti ingat, kalau dia berlanggar dengan orang, ia melibatkan nyawa orang lain, kemalangan kepada orang lain, kecelakaan kepada keluarga orang lain. Jadi isunya besar dan kompleks. Yang Berhormat hanya melihat dari satu sudut yang kononnya ingin untuk memberi keuntungan kepada syarikat. Senang. Saya minta rakyat Malaysia buat betul-betul, dan kita bersama akan memastikan model ini tidak akan berlaku. Okey, Yang Berhormat. Terima kasih. Jadi kalau buat betul-betul, bankrupt lah syarikat ni pula. Saya kata kalau kita nak buat, kita buat betul-betul. Kita nak mengajar. Dah. Mengajar betul. Semua buat betul-betul, bankrupt lah syarikat ni. Saya bukan soal orang ke Saya nak masuk sikit boleh? Sikit lah sebelum. Ya. Muhammad Pokok Senar, saya kebetulan berhubung rapat dengan seorang-orangnya IPD daerah Balik Pulau, trafik. Di Balik Pulau sekecil itu pun satu hari kemalangan dekat 15 sebulan berapa? Ini berkaitan dengan criminal behavior, bukan benda macam Kota Belud cakap kalau semua itu semua orang bawa elok-elok. Dia bukan macam tu. Dia benda berkaitan dengan jenayah tingkah laku manusia. Yang itu kita nak uruskan, bukannya semuanya macam nak berniaga. Saya daripada awal saya katakan tadi bahawa saya tidak menolak pentingnya proses pendidikan yang perlu diberikan kepada pengguna jalan raya, khususnya pemandu-pemandu ini, supaya memandu secara yang berhemah. Tetapi saya tak boleh nak terima mengatakan bahawa kita hanya meminda ini hanya untuk semata-mata untuk nak jaga, untuk pastikan bahawa unjuran ini. Kalau tidak, susah. Kalau tidak, nanti maknanya syarikat ini nak dapat unjuran macam mana? Tak ada satu benda yang jelas. Nak tunggu ke mahkamah, tak tahu berapa bulan nak pergi mahkamah, baru nak dapat. Yang Berhormat, Yang Berhormat seolah-olah memperniagakan nyawa dan keselamatan jalan raya dan memperlekehkan. Ini soal yang besar Yang Berhormat. Dibawa ke soal tentang syarikat. Saya kira Yang Berhormat tidak bertanggungjawab. Saya sudah klaim daripada awal lagi Datuk Yang di-Pertua bahawa saya tidak bertolak ansur terhadap pengguna jalan raya, pemandu-pemandu yang tidak berhemah dan sebagainya. Saya tidak bertolak ansur. Itu saya sudah clear. Ini mungkin Yang Berhormat ni ada kepentingan dalam Beta Tegap enggak? Itu berniat jahat. Itu berniat jahat. Jangan ada berapa persen Yang Berhormat? Berniat jahat. Sebab saya tahu, saya tahu yang antara polis duk bagi tahu yang bawa laju ni dia. Yang bawa laju ni dia. Yang Berhormat jangan ya. Tapi betul Yang Berhormat jangan. Okey. Dulu. Jangan kacau. Baik. Ganggu saya. Ya. Terima kasih Pokok Senar. Terima kasih di mana speaker. Beginilah ya, saya rasa yang dipertikaikan ialah persoalan kenapa nak letakkan jumlah minimum yang 300 ya. Kita tak pertikaikan soal nak meningkatkan mutu pengawalan, pengawasan, pemasangan CCTV dan sebagainya ya. Tetapi kenapa nak ditentukan bahawa jumlah saman tu minimal tu adalah RM300? Ini berhubung dengan persoalan pendapatan.
Ya, lalu apakah pendapatan itu menjadi satu matlamat yang terutama dalam pindaan ini? Tidakkah dengan memberikan mahkamah hak untuk memberikan jumlah yang tertentu, ya, di mana hakim yang yang arif, yang mengambil kira keadaan dan suasana, latar belakang orang yang melakukan kesalahan itu dan circumstances dan sebagainya untuk menentukan adanya keadilan, ya, dalam persoalan ini. Sekarang ni masalahnya ialah berlakunya kesalahan-kesalahan ini tapi tak ditangkap. Maka untuk nak tentukan bahawa ianya ditangkap, dipasang CCTV, ya. Itu adalah merupakan satu peningkatan. Kita meningkatkan keberkesanan kita, kan. Tetapi kenapa perlu dengan adanya peningkatan ini dijamin pendapatan yang minima bagi setiap satu saman yang dikeluarkan? Inilah yang menjadi tanda tanya, ya. Dan di situlah persoalan perniagaan dan bisnes model semua ditimbulkan, ya. Dan belum lagi kita ambil kira kesalahan-kesalahan yang remeh, ya, yang boleh dikenakan charge ataupun saman sehingga RM300. Saya rasa itulah yang dipertikaikan dan dipersoalkan oleh Yang Berhormat Pokok Sena, ya. Terima kasih. Pokok Sena sambung petang ini. Oleh Muhammad, masuk ditangguhkan sehingga jam 2.30 petang ni.